Tajuk utama 3 Februari, Tan Sri Isa Samad dihukum penjara 6 tahun, denda 15.45 juta ringgit. Suspek simpan bahan pelarut di Rizab Sungai dikenal pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazidah Mustafa. Bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad dihukum penjara 54 tahun dan didenda 15.45 juta ringgit oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas didapati bersalah atas 9 pertuduhan kes rasuah 3 juta ringgit berhubung pembelian Merdeka Palace Hotel and Suite di Kuching 7 tahun lalu. Semua hukuman penjara itu bagaimanapun diperintahkan berjalan secara serentak dan Tan Sri Isa kemudian hanya dipenjara selama 6 tahun. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap pertuduhan tersebut. Hukuman denda yang dikenakan ke atas Tan Sri Isa adalah 5 kali ganda nilai suapan dan mahkamah turut memerintahkan Tan Sri Isa dihukum penjara 18 tahun iaitu 2 tahun bagi setiap pertuduhan jika gagal membayar denda. Hakim Muhammad Nazlan ketika membuat keputusan itu berkata, hukuman dijatuhkan adalah bagi memberi peluang kepada pesalah melakukan pemulihan dan juga pengajaran untuk tertuduh dan orang lain supaya tidak melakukan kesalahan serupa. Tan Sri Isa Samad, 72 tahun yang diwakili Peguam Datuk Salahuddin Saidin memohon penangguhan hukuman sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan. Sebuah premis di Taman Sri Reko didapati menyimpan bahan pelarut yang berpotensi menjadi punca pencemaran sungai. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN berkata hasil serbuan di premis tidak berpenghuni di tepi sungai Langan itu menemui 13 tong berkapasiti 160 liter dan 6 tong berkapasiti 5 liter bahan buangan berjadual yang tidak diuruskan dengan baik. Menurut kenyataan SPAN, premis itu didirikan di tanah rizab sungai disyaki beroperasi tanpa lesen yang sah dan sedang dalam siasatan pihak MPKJ. Pemilik premis boleh disiasat mengikut Seksyen 121-1-C yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM100,000 atau penjara selama tempoh 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebagai langkah mitigasi, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd sudah menugaskan unit pemantauan bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan. Katanya Jabatan Alam Sekitar JAS juga sedang dalam proses siasatan lanjut memandangkan penemuan membabitkan bahan buangan berjadual. Katanya Lembaga Urus Air Selangor luas pula sedang mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan isu ini tidak akan menyebabkan pencemaran terhadap sumber air. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Pelancongan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau, Hee Loy Sian berkata pihaknya sudah mengenal pasti pihak yang terbabit dalam insiden itu dan tindakan lanjut sedang dijalankan. Memetik laporan harian Metro, kejadian pada 5 petang semalam disedari penduduk taman perumahan yang menemui tong berisi bahan kimia sebelum memaklumkan penemuan berkenaan kepada Majlis Perbandaran Kajang MPKJ. Hasil penelitian Jabatan Alam Sekitar JAS, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan MPKJ mendapati bahan kimia berkenaan adalah jenis pelarut dan penipis cat yang digunakan kilang cat namun tidak dilupus mengikut piawaian ditetapkan. Simakan dan pemeriksaan lanjut juga mendapati lokasi penemuan hanya 10 meter dari Sungai Langan dan tiada sebarang tumpahan dan bau dikesan di hilir sungai yang boleh menghenti tugas loji rawatan air. Menurut Hee, penemuan bahan kimia itu juga tidak akan menyebabkan gangguan bekalan air untuk penduduk sekitar Hulu Langan dan operasi pelupusan kini dilaksanakan JAS. Selaras dengan enakmen luas pindaan 2020 bagi pencemaran sumber air apabila disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun dan denda tidak kurang daripada RM200,000 dan tidak melebihi RM2 juta. Pemberi maklumat mengenai pencemaran itu juga akan diberikan ganjaran RM20,000 sekiranya pelaku ditahan dan dijatuhkan hukuman kerana mencemarkan sungai. Program Wakaf Air yang dilancarkan Kementerian Alam Sekitar dan Air bukan bertujuan menggantikan peranan kerajaan kepada rakyat. Sebaliknya, ia adalah inisiatif untuk menambah baik perkhidmatan sedia ada khususnya
dalam membantu penduduk kawasan pedalaman yang terjejas sumber air bersih. Inisiatif dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia itu dalam masa sama memberi peluang kepada orang ramai untuk menyumbang dengan seikhlas hati. Wakaf ini bukan bertujuan untuk menggantikan peranan kerajaan, tapi sebagai mekanisme alternatif dan melengkapkan kepada perkhidmatan yang sedia ada. Ia adalah pilihan kepada semua pihak untuk menyumbang dengan penuh keikhlasan bagi menyediakan perkhidmatan bekalan air yang lebih baik kepada pihak yang memerlukan. Beliau berkata demikian ketika berucap melalui webinar Wakaf Yayasan Wakaf Malaysia YWM dan UiTM Cawangan Kedah Siri 3 Wakaf Air, Matlamat dan Harapan. Tambah beliau, program yang berkonsepkan Wakaf Tunai Malaysia tersebut akan digunakan untuk membiayai projek perkhidmatan air khususnya di kawasan luar bandar berskala kecil seperti penggalian perigi, penyelenggaraan dan pembelian pam air, penyediaan tangki air mini dan pemasangan paip sambungan dengan nilai kurang daripada RM50,000. Masyarakat tidak perlu bimbang untuk wakaf kerana setiap dana wakaf yang diterima oleh Yayasan Wakaf Malaysia akan dilaporkan secara berkala kepada pemegang taruh. Penggunaan dana ini pula akan diluluskan terlebih dahulu oleh pihak jawatankuasa penasihat syariah Yayasan Wakaf Malaysia supaya konsep wakaf itu dapat kita pelihara dan dapat kita jaga. Selain itu, jawatankuasa induk ditubuhkan untuk mengenal pasti projek, memantau dan menentukan hala tuju pelaksanaan wakaf air berdasarkan struktur tadbir urus yang jelas dan telus, serta dibantu jawatankuasa penilaian dan teknikal untuk menentukan keboleh laksanaan sesebuah projek sebelum diluluskan. Terdahulu, KASA dengan kerjasama YWM telah melancarkan wakaf air dengan tema Pahala Mengalir Seperti Air pada 17 Disember 2020 lalu sehingga 20 Januari 2021. Program tersebut berjaya mencatat jumlah kutipan sebanyak RM674,50, manakala 5 projek perintis telah diluluskan dengan jumlah keseluruhan berjumlah RM180,500 di beberapa lokasi sekitar Selangor, Perak, Pahang dan Johor. Orang ramai yang ingin berwakaf secara tunai boleh dilakukan melalui sistem Wakaf Tunai Malaysia dengan tiada had nilai ditetapkan atau menyumbang secara tunai ke akaun Yayasan Wakaf Malaysia RHB Islamic Bank di nombor akaun 2124 5760 001304. Susulan laporan berita Al-Hijrah semalam tentang kisah pelajar di kampung Payung Setiu yang terpaksa mengikuti sesi PDPR di Bangsal Usang mendapat perhatian Adun Langkap. 2 buah kemah sementara telah dipasang bagi menggantikan Bangsal Usang itu selain menempatkan meja dan kerusi untuk memberi persekitaran yang selesa buat pelajar. Menurut Pegawai Khas kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Langkap Zulkarnain Arifin, 2 kemah berkenaan akan ditempatkan di situ selama mana yang diperlukan pelajar. Ia adalah penyelesaian sementara memandangkan bangsal usang ini sudah reput selain terdedah dengan bahaya haiwan berbisa. Sebenarnya kita selepas dapat laporan daripada media iaitu TV Al-Hijrah dan kita mendapati memang tempat belajar ini tidak sesuai dengan keadaan bangunannya yang usang. Jadi sebagai langkah sementara dan ad hoc kita membina 2 biji, memasang 2 biji kanopi. Maknanya pihak YB Datuk Sabri memasang 2 biji kanopi dan insya-Allah selepas ini kita akan adakan meja dan lampu jika perlu. Sementara itu, pelajar yang ditemui Amirul Fitri Suhaimi 13 tahun gembira kerana dapat belajar di kemah yang lebih selesa dan dilengkapi kerusi dan meja. Bersyukur ada kemah, ada meja, ada kerusi. Senang nak belajar? Senang nak belajar. Selesa. Takut ada ular, rajin jumpa. Tapi lari. Tak gana dah. Terpaksa lah. Terpaksa lari. Ular selur. Amirul dan rakan-rakannya dalam pada itu berharap masalah internet di kampungnya akan pulih segera bagi membolehkan mereka belajar di rumah yang jauh lebih selamat. Kira-kira 1,000 menara telekomunikasi di Terengganu perlu dinaik taraf kerana yang sedia ada ketika ini hanya mampu menampung perkhidmatan 2G dan 3G.
Memahami keperitan pelajar ketika menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Arifin Deraman berkata, masalah capaian internet khususnya di kawasan pedalaman akan diatasi selain mencari alternatif lain bagi memudahkan pelajar mengikuti sesi pembelajaran. Kemudian kita akan bina di kampung hutan kampung Latar Payung ni satu menara baru. Jadi yang besar menara tu 3-legged ke ataupun 4-legged. Jadi bila selesai menara dibina, insya-Allah isu yang berlaku yang disiarkan oleh TV Hijrah insya-Allah akan dapat diatasilah. Katanya liputan internet di kawasan kampung diuruskan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan mereka kini dalam proses menaik taraf rangkaian kepada 4G. Semalam TV Al-Hijrah melaporkan lebih 150 pelajar dan murid di Kampung Payung Setiu terpaksa mengikuti PDPR di bangsal buruk di dalam kebun dan pondok rehat tempat perkelahan kerana tiada capaian internet di kampung mereka. Kita akan bawa secepat mungkin, sana difahamkan mesyuarat MKN. Keluhan serta rintihan suara peniaga makanan yang terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 akan diajukan pada mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Rasul Wahid berkata antara cadangan yang akan disuarakan termasuklah kelonggaran untuk melanjutkan perniagaan sehingga 12 malam. Kita akan bawa secepat mungkin, sana difahamkan mesyuarat MKN akan diadakan setiap hari. Jadi saya akan bawa isu ini kepada Menteri untuk dipanjangkan kepada MKN untuk dipertimbangkan. Dan saya yakin isu ini bukan saja di Putrajaya ini, bukan saja di PES 15 ini, saya rasa di seluruh negara terkesan dengan isu ataupun perkara ini. Kita harap ini akan dapat timbangkanlah. Kerana kita tahu kerajaan sekarang ini ada dilema antara kesihatan dan juga dengan perniagaan. Jadi saya yakin keputusan pihak kerajaan adalah yang terbaik untuk rakyat. Beliau ditemui ketika meninjau situasi di tapak food truck sekitar Putrajaya dan Cyberjaya. Hasil tinjauan kru berita Al-Hijrah di tapak berkenaan mendapati jumlah pelanggan yang hadir boleh dikira dengan jari. Malah menurut peniaga, pendapatan harian mereka merosot 80% berbanding hari biasa. Sangat berbeza. Kena PKP ni memang kurang orang lah. Kurang sangat-sangat. Berbeza sangat. Sebenarnya saya berharapkan tak ada sekatan rentas daerah supaya kita orang ada pelanggan. Pukul 12 pun bonus juga. Sebab orang tak perlu tergesa-gesa nak kejar masa kan. Situasi ini kata peniaga dipengaruhi oleh kenderaan yang boleh dinaiki 2 orang pada satu-satu masa selain tidak membenarkan makan di tapak food truck. Jadi dari situ memang kita orang memang terjejas lah sebab pelanggan kita orang macam tapak food truck ni kebanyakannya family. Jadi bila kata tak boleh dine in dan tak boleh naik kereta 2 orang memang kita orang terjejas. Memang rasalah perbezaan dia tu. Lebih tertekan apabila Perintah Kawalan Pergerakan yang sepatutnya berakhir 4 Februari ini dilanjutkan 2 minggu lagi sehingga 18 Februari depan kecuali Sarawak. Selepas ini, mercon, rokok dan arak bernilai lebih RM700,000 dirampas. Alhamdulillah bertemu kembali. Kegiatan sindiket call center Makau Scam yang menyamar sebagai kaki tangan pejabat pos dan polis terbongkar dalam satu serbuan di Bandar Penawar Kota Tinggi. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata dalam serbuan kira-kira jam 10.35 pagi Selasa itu, seramai 15 lelaki dan 2 wanita warga tempatan berusia 22 hingga 30 tahun ditahan. Siasatan mendapati sindiket ini beroperasi sejak setahun lalu dengan menjadikan rumah homestay inap desa sebagai pusat kegiatan mereka. Modus operandi digunakan adalah dengan menyamar sebagai pegawai pos laju, anggota polis dan pegawai penyiasat untuk memperdaya mangsa.
Segelintir daripada ahli sindiket yang ditahan memberitahu pada mulanya ditawarkan pekerjaan yang lain di media sosial dan mengetahui pekerjaan yang mereka lakukan setelah memasuki rumah tersebut. Kebanyakan mereka datang dari Sabah, Sarawak dan Melaka. Selain itu, mereka turut diberikan komisen 3 hingga 5% sebagai setiap bayaran yang diperoleh daripada mangsa dan mampu memperoleh gaji sekitar RM2,000 hingga RM7,000 setiap bulan. Kesemua suspek mendapat kebenaran reman dari Mahkamah Magistrate Kota Tinggi sehingga 6 Februari dan kes disiasat di bawah Kanun Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Lapan belas lagi kematian dilapor hari ini dan menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 809 orang. Manakala kes baru COVID-19 merekodkan 4,284 kes dengan Selangor menjadi penyumbang tertinggi iaitu 1,572 diikuti Johor 964 kes dan Kuala Lumpur 651 kes. 13 kluster baharu dikesan dengan 12 daripadanya melibatkan tempat kerja. Pertambahan kes baru itu menjadikan jumlah kumulatif kes positif sebanyak 226,912 kes. 3,804 kes sembuh dicatatkan dan jumlah kes pulih sepenuhnya meningkat kepada 177,794 kes. Seramai 307 pesakit COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 141 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC pertama di Stadium Bandaraya Pasir Gudang MBPG akan mula beroperasi sepenuhnya pada 10 Februari ini. PKRC itu boleh menempatkan 1,200 buah katil dengan seramai 60 hingga 100 petugas yang terdiri daripada pelbagai agensi. Peningkatan kes kita rasakan pada ketika ini, tapi bagi kes-kes positif yang kategori 1 dan 2 yang tidak mempunyai risiko, yang sebagainya boleh kita rawat atau beri kuarantin di rumah, dan mereka yang tak dapat sesuai untuk ditempatkan di rumah kategori 1 dan 2 yang tidak ada mempunyai komorbid, mereka akan ditempatkan di PKRC yang Datuk Dr. Amran berkata PKRC itu akan menempatkan pesakit warga negara berusia 5 tahun ke atas, manakala pesakit warga asing akan ditempatkan di PKRC Maebs Serdang. PKRC Stadium Tertutup Majlis Bandaraya Pasir Gudang itu akan mengikut model yang sama seperti PKRC Taman Expo Pertanian Malaysia Maebs. Dalam masa yang sama, PKRC Negeri Johor kedua ditangkap pula lebih kepada keperluan pihak Jabatan Penjara dan Immigration. PKRC di Stadium Tertutup Majlis Bandaraya Johor Bahru MBPG dan Kem PLKN Seri Ledang Tangkak antara inisiatif dan persediaan kerajaan Johor untuk berdepan peningkatan kes positif COVID-19 di negeri itu. 547 kotak mercun pelbagai jenis dipercayai untuk kegunaan sambutan Tahun Baru Cina dirampas dalam 2 serbuan berasingan di Kluang Johor. Turut dirampas 556 karton rokok dan 81 karton arak pelbagai jenama tidak bercukai berjumlah RM733,434. Dalam serbuan di 2 rumah sewa sekitar kampung Datuk Rahman Yassin, pasukan gerakan ARM PGA turut menahan 2 individu tempatan berusia 35 dan 49 tahun. Dalam siasatan kita dapati lebih kurang dalam 1 tahun. Ya, barang-barang ni dipercayai untuk digunakan semasa perayaan Tahun Baru Cina yang akan datang ni. Kes masih dalam siasatan kita lagi dan kita percaya barang ni daripada negara jiran dan cuba dibawa masuk melalui lorong-lorong tikus. Serbuan turut menemui wang tunai RM5,000.
Beliau berkata demikian pada sidang media di PGA Batalion 5 Simpang Renggam, Keluang, Johor. Jelas dimin kedua-dua suspek adalah pemilik barang rampasan dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 kurungan Akta 207 dan Seksyen 135 kurungan 1 Akta Kastam 1967. 35,639 calon sijil pelajaran Malaysia SPM di Perak yang menghadiri sesi persekolahan dan kelas tambahan mendapat bantuan khas makanan tengah hari bermula Isnin lalu. Menteri Besar Datuk Sa'rani Mohamad berkata pemberian makanan itu akan diteruskan selama 15 hari sehingga mereka menduduki peperiksaan yang dijadualkan bermula 22 Februari ini. Dan kita faham anak-anak kita perlu makan tengah hari. Kalau kita tak sediakan makan tengah hari, kalau dia balik, dia memerlukan tambang untuk balik, memerlukan masa untuk pergi balik. Nasib tak baik kalau hujan, dia tak datang balik ke sekolah dan ada pelbagai alasan lain. Maka kerana itu, kita buat keputusan supaya kerajaan negeri berbelanja menyediakan makanan tengah hari RM5 seorang setiap pelajar dan makanan itu disediakan oleh kantin sekolah masing-masing. Dan insya-Allah kita akan membayarnya kepada kantin berkenaan melalui PIBG. Bantuan makanan terbabit melibatkan peruntukan berjumlah 2.7 juta ringgit. Kerajaan negeri pada masa sama turut melancarkan program tuition Cikgu Sa'rani TCS yang akan memberi manfaat kepada hampir 200,000 pelajar di seluruh negeri itu, terutama golongan B40. TCS juga bakal merangkumi inisiatif dan bantuan khusus tuition dan kelas tambahan, program latih tubi menjelang peperiksaan, seminar menjawab soalan peperiksaan serta penyediaan bahan pengajaran berasaskan video interaktif. Beliau berkata demikian dalam sidang media secara Zoom di Pejabat Menteri Besar Perak di Ipoh hari ini. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM menganjurkan satu muzakarah secara maya bagi mengupas konsep maqasid syariah dan khairah ummah atau umat terbaik. Perbincangan dengan topik Maqasidic Framework for the Formation of Khairah Ummah itu berlandaskan amar makruf nahi munkar atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sesi perbincangan selama hampir 3 jam itu disiarkan secara langsung menerusi TV IKIM dan Facebook rasmi IKIM. Ia membawakan barisan panel pakar daripada pelbagai latar belakang seperti bidang fatwa, perbankan Islam, sains dan perubatan. Antaranya Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah, Dr. Aznan Hassan dan Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin. Majlis dimulakan dengan ucap tama oleh pengerusi IKIM Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid sebelum diteruskan dengan pembentangan oleh setiap panel pakar. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Lepas ini, Arab Saudi sekat pelawat dari 20 negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri bercadang ke Arab Saudi bagi membincangkan pelbagai isu, khususnya melibatkan ibadah umrah dan haji. Pihaknya kini sedang dalam proses untuk mengadakan perbincangan itu bersama pihak berkuasa Arab Saudi dan perkembangan mengenainya akan dimaklumkan kemudian. Ya, masalah ini insya-Allah kita akan bincangkan dengan Kerajaan Arab Saudi insya-Allah. Saya sendiri bercita-cita dan bercadang untuk pergi ke Arab Saudi untuk melihat dalam pelbagai isu terutamanya umrah masa kini dan juga ibadat haji pada tahun ini insya-Allah. Jadi komen saya insya-Allah dalam beberapa hari lagi saya akan beri satu kenyataan yang tuntas kerana kita sekarang dalam proses untuk mengadakan perbincangan insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan misi bantuan banjir Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dan GoGo Pasar Agrofresh Teknologi Sdn Bhd ke Jerantut Pahang siang tadi.
Misi itu memperuntukkan bantuan barangan bernilai RM100,000 dan akan memanfaatkan 1,300 keluarga terjejas. Program ni adalah satu inisiatif pihak FGV bersama anak syarikat kami lah, Gogo Pasar. Sekarang ni pihak melalui kaedah e-commerce lah. Pihak FGV telah memperuntukkan sebanyak RM100,000 bantuan dalam bentuk barang-barang produk-produk FGV seperti di bawah dinama saji, seperti minyak masak, beras dan juga barang-barang basah seperti ayam dan daging. Sumbangan berkenaan adalah sebahagian daripada program inspirasi Kasih Kami, misi bantuan program Musaadah 2021 ke Pahang. Arab Saudi melarang kemasukan pelawat dari 20 buah negara sebagai langkah berjaga-jaga ketika dunia masih merekodkan kes baru COVID-19. Larangan itu bagaimanapun dikecualikan kepada warga negaranya, diplomat, petugas kesihatan dan ahli keluarga. Menurut Kementerian Dalam Negerinya, peraturan itu berkuat kuasa jam 9 malam hari ini selepas Arab Saudi mencatat 310 kes baharu COVID-19 dan 4 kematian dalam tempoh 24 jam lalu. 20 negara yang dilarang dari memasuki Arab Saudi termasuklah Argentina, Emirat Arab Bersatu, Jerman, Amerika Syarikat, Indonesia, Itali, Pakistan, United Kingdom, Turki, Sweden, Perancis, Lubnan, Mesir, India, Jepun, Ireland, Brazil, Portugal, Switzerland dan Afrika Selatan. Petugas kesihatan yang ditempatkan di tebing barat antara yang terawal menerima vaksin COVID-19 menerusi program vaksinasi yang bermula hari ini. Menteri Kesihatannya, Mai Al-Kaila berkata, bekalan dos vaksin turut akan dihantar ke Gaza iaitu wilayah yang dikuasai pejuang Hamas untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Menurutnya lagi, pemberian vaksin itu diutamakan bagi petugas kesihatan dan mereka yang bekerja di unit rawatan rapi ICU. Pihak berkuasa Palestin sebelum ini menjangka perolehan vaksin menerusi program Pelan Peruntukan Vaksin COVID-19 Global COVAX yang disokong PBB bagi membantu negara yang kurang berkemampuan. Agensi yang berpangkalan di Ramallah, tebing barat itu juga mengesahkan kontrak yang ditandatangani bersama 4 pengeluar vaksin termasuk Sputnik V dari Rusia. Perolehan vaksin itu dijangka mencukupi bagi menampung bekalan 70% penduduk Palestin di tebing barat dan Gaza. Tebing barat yang berpopulasi 2.8 juta penduduk Palestin mencatat lebih 108,000 kes positif termasuk 1,325 kematian. Manakala Gaza yang didiami 2 juta penduduk pula merekodkan lebih 51,000 kes positif dan 523 kematian. Jangan ketinggalan menyaksikan analisis 9 malam ini membawakan isu PDPR, guru terbeban, ibu bapa tertekan. Bersama hos Syafinaz Yunus. Sekian Berita Al-Hijrah, saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.